Baik, saudara Jinggo ya dan para penonton, berkaitan dengan pilihan kedua, sub 2 tadi yang saya nyatakan bahawa sekiranya lah ke bawah duli tuanku berpendapat bahawa tidak sihat untuk beliau mengadakan proses yang sama seperti sub isu pertama iaitu pelantikan semula seorang Perdana Menteri baru yang mungkin akan berulang setiap 6 bulan, 9 bulan sehingga PRU diadakan. Maka sebagai pilihan terakhir yang sub isu kedua tersebut, beliau boleh meminta Dewan Rakyat untuk membuat persidangan yang mana kuasa beliau wujud, kuasa baginda tuanku wujud di bawah perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Dan juga beliau ke bawah duli tuanku boleh mengatakan kepada Dewan Rakyat syarat-syarat tertentu, iaitu sesiapa yang dicadangkan sebagai Perdana Menteri mempunyai sokongan majoriti angka tertentu seperti contohnya tidak kurang daripada 150 atau tidak kurang daripada 140. Syarat kedua, contohnya nama jemaah menteri juga adalah dipersetujui antara bakal Perdana Menteri dan juga ahli Dewan Rakyat supaya tidak ada mana-mana pihak yang kemudian nanti akan membuat ugutan, akan membuat permintaan melampau sehinggakan kerajaan yang baru itu pula digagalkan. Jadi kalau syarat-syarat ini dipatuhi dan dipersetujui, maka disitulah seperti yang pernah saya nyatakan akan wujud satu kerajaan baru yang boleh dinamakan sebagai kerajaan interim, kerajaan sementara di atas dasar kerajaan minoriti dengan sokongan ahli-ahli MP, ya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang diletakkan oleh kebawah duli tuanku supaya apabila tiba masanya PRU 15, maka suatu pilihan raya baru yang betul untuk melantik mana-mana parti atau mana-mana gabungan parti sebagai kerajaan dapat dilakukan oleh rakyat. Now, kepentingan kerajaan interim yang saya namakan interim ni tidak bermaksud bahawa kerajaan itu boleh dibubarkan pada bila-bila masa. Ianya bermaksud bahawa di atas syarat-syarat yang diletakkan, kerajaan itu tidak akan digugat melalui permainan politik yang wujud sekarang ini. Seperti yang kita lihat, permintaan-permintaan untuk jawatan-jawatan tertentu, permintaan untuk kementerian-kementerian tertentu. Kita juga lihat bagaimana ahli-ahli politik bermaharajalela membelakangkan PKP-PKP yang diwujudkan oleh kerajaan mereka sendiri sedangkan rakyat bertungkus lumus mematuhi PKP tersebut dan juga berusaha untuk mencari sesuap nasi dalam ketegangan ekonomi yang wujud sekarang. Jadi semestinya lah ke bawah duli tuanku sebagai ketua negara akan khawatir dengan struktur masyarakat sama ada mereka mempunyai keyakinan dengan ahli politik sekarang dan akan meletakkan dan berkewajipan mempunyai hak untuk meletakkan syarat-syarat bagi pembentukan mana-mana kerajaan selepas ini, selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dicurigai tidak mempunyai majoriti sokongan parlimen meletak jawatan atau diminta meletak jawatan. Jadi saya harap para penonton faham perkara ini adalah suatu perkara yang kuasa yang wujud secara menyeluruh di bawah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan bukannya suatu dogma, suatu batu bersurat yang turun daripada langit. Kesemua dan setiap satu perkara dalam Perlembagaan Persekutuan perlu dibaca dengan harmoni. Perlu dibaca untuk disamakaitkan antara satu sama lain supaya demokrasi yang dicipta di bawah Perlembagaan Persekutuan kita dapat direalisasikan sebaik mungkin. Tapi sekiranya peluang terakhir yang diberikan oleh kebawah duli tuanku ini masih tidak dapat dipatuhi oleh ahli politik kita di atas ketidakmatangan mereka untuk kepentingan rakyat dan negara, maka di bawah perlembagaan perkara 150 disitulah kebawah duli tuanku mempunyai hak perlembagaan untuk mengisytiharkan darurat yang telah saya nyatakan tadi. Jangan kita lupa ya bahawa sekarang ini dari sudut politik di negara, memang wujud pelbagai kecacatan dan kemudaratan. Yang ini sama ada dari sudut parti-parti politik sendiri ataupun ahli-ahli politik sendiri maupun di dalam persepsi rakyat. Kalau kita lihat dari sudut parti dan para pemimpin politik,
Tidak ada mana-mana gabungan yang sah. Tidak ada mana-mana gabungan yang kukuh. Sama ada parti Bersatu sekarang ni yang mempunyai 30 lebih ahli parlimen. Adakah mereka mempunyai suatu gabungan parti yang kukuh dengan Perikatan Nasional? Sedangkan Muafakat Nasional mengatakan mereka mempunyai pilihan mereka sendiri. Dan semalam, kedua-dua PAS dan UMNO mengatakan mereka akan mendaftarkan Muafakat Nasional. Jadi bagaimana kedudukan dengan Perikatan Nasional? Di mana PAS dan Bersatu menjadi ahli. Bagaimanakah PAS boleh menjadi ahli dua gabungan parti? Satu dengan UMNO, satu dengan Bersatu. Jadi di manakah dia struktur politik untuk rakyat fahami keserasian polisi-polisi yang akan diadakan oleh kerajaan yang dibentuk? Begitu juga di tahap pembangkang Pakatan Harapan. Bagaimanakah kukuhnya di antara pihak PKR, DAP dan Amanah? Di mana ada juga cadangan mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kononnya mempunyai sokongan ahli-ahli UMNO. Bagaimanakah ianya diterima oleh struktur Pakatan Harapan, oleh DAP ataupun Amanah? Persoalan-persoalan ini akan menimbulkan pelbagai masalah lanjut. Dan inilah dia yang dikatakan kemudaratan politik sekarang ini. Bagi pihak rakyat pula, mereka sudah muak, sudah jemu, sampai ke tahap boleh dikatakan nausea, iaitu muntah, kerana kelakarnya sistem permainan politik yang berlaku di kalangan ahli politik dan parti politik. Pertama sekali, lompat parti. Seperti mana yang mengakibatkan pilihan raya negeri Sabah, sehinggalah kita tahu apa yang berlaku di situ. Yang kedua, ketiadaan kredibiliti dan kepercayaan kepada mana-mana para pemimpin ahli parlimen yang wujud, melainkan golongan-golongan tertentu yang terpencil, yang juga masih dipertikaikan oleh pihak-pihak lain. Jadi di tahap ini, kalau rakyat diminta untuk pergi ke pilihan raya umum ke-15, adakah mereka akan turun untuk mengundi? Itu pun dalam hemah ke bawah duli tuanku. Adakah mereka akan boikot pilihan raya? Adakah mereka akan bangun semasa kempen? Walaupun kempen PKP mungkin adanya 20 ataupun 30 orang sahaja boleh hadir. Adakah mereka akan bangun untuk tanya calon yang berceramah, YB, bilakah awak nak lompat parti kalau awak menang? Jadi dalam keadaan seperti ini, bukan soal COVID. Soal keyakinan kepada politik sendiri tidak wujud. Dan disitulah wujudnya kemudaratan politik yang membenarkan ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat politik yang saya katakan tadi. Apakah bentuk darurat ini? Apakah kesannya? Bagaimanakah ianya diselenggarakan? Siapakah yang membantu ataupun bagaimanakah bantuan atau nasihat diberikan kepada ke bawah duli tuanku semasa darurat akan dibincangkan selepas ini. Terima kasih. That would be more clearer, right? Yeah. Yeah. Quick question on PAS tu. Having to membership kan. Lagilah pendingnya tu.